idea kandungan program yang lebih interaktif, segar, bervariasi serta mampu mencetuskan inspirasi pada penonton. Puisian program berbentuk intelektual, didik hibur, santai serta berhikmat. Kandungan maklumat yang tepat dan relevan. PNF TV Channel. Inspirasi, Informatif, relevan. Tuhan ialah membaca, menuntut ilmu di seluruh budaya. inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama andai tanpa ilmu, apalah mahkota permatanya
palsu tanpa membaca, jajatlah minda. Tanpa ilmu kemanalah kita? Jika ilmu penuh di dada, bila bergaya dengan membaca. Dunia sempit menjadi luas, tempat kejayaan tiada terbatas. Negara yang kecil, tinggi martabat, kerana ilmu negara berdaulat. Mari kawan, kita membaca. Mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. Jadikan membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading a lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca. Mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. Jadikan membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading a lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca. Mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. Jadikan membaca gaya wawasan. Pandai-pandai, alang buku-buku. Bacalah pandai-pandai, buku-buku berbagai idioma. Santang lemak manis, santang kelang pemuda. Jangan anak menangis, kalau anak suruh membaca. Lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca. Mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. Jadikan membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading a lifestyle of wawasan. Petang yang indah penuh ceria, hari yang berbahagia penuh bermakna, dapat kita bersama-sama meraihkan Majlis Lambaian Kasih Sanjungan Budi sempena persaraan yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof Timbalan, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara,
Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sarung ketupat berisi inti, dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Yang berusaha Puan Salasiah binti Haji Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Yang diraikan yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Barisan pengurusan tertinggi Perpustakaan Negara Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia prihatin. Selamat datang ke Majlis Lambaian Kasih Sanjungan Budi sempena persaraan yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sudah pasti persaraan yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof yang telah lama menabur bakti bermula pada tahun 1985 di sektor perkhidmatan awam, khususnya di Perpustakaan Negara Malaysia ini merupakan satu kehilangan yang amat besar buat kita semua. Sesungguhnya khidmat bakti yang berusaha Puan TKP selama ini tiadalah boleh disamakan nilainya dengan hanya sebuah majlis penghargaan ini. Tiada galang gantinya dan sesungguhnya sumbangan bakti inilah yang telah banyak membantu kepada kecemerlangan PNM hari ini dan menjadi tauladan kepada warga PNM yang masih lagi berkhidmat. Sebelum kita mengorak langkah ke agenda yang seterusnya, izinkan saya untuk membaca biodata insan yang diraikan untuk sama-sama kita mengenang rentetan perjalanan kerjaya beliau. Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof dilahirkan pada 22 September 1961 di negeri Cik Siti Wan Kembang, iaitu negeri Kelantan. Beliau merupakan graduan Universiti Teknologi Mara UiTM pada tahun 1985 dan pada tahun yang sama beliau telah dilantik sebagai pegawai perpustakaan di Jabatan Perdana Menteri. Sepanjang tempoh perkhidmatan, beliau telah ditempatkan di pelbagai lokasi dan bahagian di Perpustakaan Negara Malaysia bagi menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan. Boleh saya katakan hampir setiap penjuru dan pelosok di Perpustakaan Negara Malaysia pernah beliau mencurahkan khidmat bakti, antaranya di bahagian bibliografi dan indeks pada tahun 1991, bahagian hal ehwal korporat pada tahun 2002, bahagian khidmat pelanggan pada tahun 2006, bahagian rangkaian perpustakaan pada tahun 2008, bahagian pembangunan sumber manusia pada tahun 2011, bahagian khidmat nasihat dan perundingan pada tahun 2013, Pusat Bibliografi Negara pada tahun 2015, bahagian perancangan strategik dan antarabangsa pada tahun 2017, Pejabat Pengarah Perpustakaan Cawangan dan Komuniti pada tahun 2018, Pejabat Pengarah Perkhidmatan Korporat pada tahun 2019 dan kini di Pejabat Timbalan Ketua Pengarah. Terlalu banyak pengorbanan, dedikasi, komitmen, kerjasama dan tunjuk ajar yang telah dicurahkan oleh insan yang kita raikan pada hari ini yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof. Sebagai seorang penjawat awam, bukanlah mudah untuk kita menggalas dan menjalankan sesuatu tanggungjawab dengan baik. Ia ditemani dengan pengorbanan dari segi masa, tenaga dan sebagainya. Untuk itu, saya mewakili warga PNM yang lain ingin mengucapkan terima kasih Puan atas segala budi Puan sepanjang tempoh perkhidmatan selama 36 tahun ini. Jasamu dikenang, budimu terbilang, semangatmu dijulang, kepimpinanmu gemilang. Begitulah yang boleh kita perkatakan atas segala jasa bakti dan kepimpinan yang ditaburkan sepanjang perkhidmatan beliau di dunia kepustakawanan yang berakhir sebagai Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bunga mawar cantik tersemat, dipetik gadis di tepi titi, doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad bin Abdullah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah pengurnia kenikmatan dan kesejahteraan. Kami rafa'kan kesyukuran atas izin dan inayah-Mu. Dengan nikmat kesihatan dan kesejahteraan-Mu, kami dapat menghadiri majlis persaraan yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mat Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia pada petang yang penuh mendamaikan ini. Allahumma ya badi'as samawati wal ard. Engkau gantikan kegelapan malam dengan keceriaan siang. Engkau jadikan makhluk berpasang-pasangan. Engkau telah mentakdirkan setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitulah jua pertemuan dan perpisahan kami dengan insan yang diraikan. Justeru, dengan kudrat dan iradat-Mu, jadikanlah pertemuan kami bersama insan yang diraikan sebagai pertemuan yang dipenuhi keberkatan dan mahabbah. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sesuatu perpisahan yang penuh kesejahteraan dan kenangan manis. Engkaulah Tuhan Maha Pemberi, Maha Penganugerah. Terhadiahlah segala janji dari-Mu buat mereka yang terpimpin dengan ilmu berhemah dan qudwah hasanah, menampuk kuasa sebagai amanah daripada-Mu, ya Allah. Lantaran itu, jadikan jasa-jasa yang telah tertunai selama hari ini sebagai obor cahaya dan pahala di hari esok. Biar ianya menyirna di alam syahadah, jua mampu berkelip sebagai kerdipan sinar di alam akhirat. Semoga simbahan keringat di gelanggang fana ini akan menjadi buah manis dalam firdausi-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kelincahan mengemudi di layar baharu mampu mengolah kejayaan dan kegemilangan demi sebuah kehidupan yang bermaruah. Ya Allah, Tuhan yang mengatur waktu, tiba jua kiranya di muara waktu sebuah perpisahan yang mengimbau makna 1000 rindu, mengenang jejak-jejak yang lalu 1000 liku. Kami bersama-sama melihat denai kenangan, berbunga mesra dalam jambangan ingatan. Tiba waktunya untuk kami menyusun jemari, membuang segala rasa pahit di hati, yang terkhilaf kami pohon maafi, yang sesal diinsafi, yang lebih dibahagi, yang kurang dilengkapi, agar saat perpisahan ini indah, terlerai segala durja gundah, tersirna cebisan amarah, terurai segala yang bercanggah. Harapan kami agar tersisa kenangan yang indah, berhias luka tidak berdarah, membuang amarah merubah arah, mengejapkan kembali sebuah ukhuwah. Di sini kami pasti merindu hakikat seorang individu, terkadang ketua, terkadang ibu, terkumpul semuanya dalam satu. Kerlinglah kami ketika rindu datang bertamu, sapalah kami andai mesra akrab berpadu. Selamat berangkat dalam doa berkat, selamat istirahat dari segala maslahat. Semoga istiqamah menggapai makrifat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad bin Abdullah atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan oleh Yang Berusaha Puan Salasiah binti Haji Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Yang diraikan Yang Berusaha Puan Fadilah Aini binti Mat Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, pengarah-pengarah, timbalan-timbalan pengarah, warga Perpustakaan Negara Malaysia yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Pertamanya, saya memanjatkan sepenuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat-Nya dapat kita bersama-sama berhimpun secara maya dalam majlis yang cukup besar maknanya. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Penganjur kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan ucapan sempena Majlis Bingkisan Kasih Budimu Dikenang, Baktimu Dijulang pada hari ini. Sesungguhnya majlis yang diadakan ini adalah sebagai satu tanda penghargaan dan pengiktirafan serta nukilan terima kasih daripada saya secara peribadi dan Perpustakaan Negara Malaysia kepada Puan Fadilah Aini binti Mat Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia kerana banyak menabur bakti kepada negara khususnya dalam bidang perpustakaan. Setelah 36 tahun Puan Fadilah berkecimpung dalam sektor perpustakaan, pastinya dalam tempoh masa tersebut pelbagai peristiwa pahit, manis, suka dan duka dan cabaran getir yang telah ditepuhi beliau dalam mengemudi pelbagai bahagian dan institusi. Bermula sebagai pegawai perpustakaan di Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1985, beliau seterusnya dilantik sebagai pustakawan S3 di bahagian Bibliografi dan Indeks Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 1991. Seiring dengan peredaran masa, Puan Fadilah terus mengorak langkah dalam kerjayanya sehinggalah dilantik sebagai Pengarah Perpustakaan Cawangan dan Komuniti Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2018. Melihat kepada kepakaran dan pengalaman yang dimiliki oleh beliau, Puan Fadilah mencapai kemuncak kerjayanya pada 24 Mac 2021 apabila dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Pegangan beliau dalam memastikan segala tanggungjawab yang diamanahkan dilunas dan dilaksanakan dengan penuh hemat dan berkualiti serta memenuhi kehendak pelanggan dan rakyat. Sesungguhnya segala komitmen, usaha dan sumbangan yang beliau tunjukkan wajar dijadikan panduan dan contoh kepada warga Perpustakaan Negara Malaysia dan pustakawan-pustakawan muda khususnya. Saya berbangga kerana Puan Fadilah telah berjaya menggalas amanah dan tanggungjawab ini dengan baik dan sesempurna mungkin. Saya amat berharap agar beliau akan terus menyumbang ilmu pengetahuan, kepakaran dan pengalaman yang dimiliki walaupun telah bersara. Saya difahamkan beliau seorang yang aktif bersukan dan praktikal dalam penjagaan kesihatan dan kecantikan. Justru saya berkeyakinan penuh bahawa beliau walaupun secara formalitinya telah bersara akan terus aktif dalam pelbagai bidang yang beliau minati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya dengan penuh takzimnya memohon maaf bagi pihak diri saya dan seluruh warga Perpustakaan Negara Malaysia sekiranya terdapat kesilapan tutur kata dan perlakuan. Akhir kalam, mewakili pihak Kementerian dan Perpustakaan Negara Malaysia, sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mat Yusof atas segala jasa dan pengorbanannya selama berkhidmat di Perpustakaan Negara Malaysia. Selamat menempuh alam persaraan dan berbahagia bersama keluarga tercinta dan selamat maju jaya. Riuh di awan sekawan helang, riang senada terbang keriangan. Jasa-Mu Puan tidak terbilang, inspirasi kami kekal berzaman. Berangkat sampan ke Pulau Bentan, mencari kepah untuk hidangan. Perpisahan ini bukan sempadan, ikatan terjalin, usah diputuskan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Salasiah binti Haji Abdul Wahab atas ucapan sebentar tadi.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu adat, itu lumrah dalam kehidupan. Begitulah rentetan perjalanan walaupun sukar untuk ditelan, tetapi kaki tetap mengorak jalan selagi hayat dikandung badan. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan persembahan khas oleh Puan Izlin Ahmad daripada Pusat Rujukan Malaysiana, Perpustakaan Negara Malaysia, sempena persaraan yang diraikan yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mat Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Dipersilakan. Akhir sebuah perjalanan. Nukilan Faizal Hilmi Yusof. Teman, kehidupan ini bak samudra terhampar. Kita renangi, jelajahi dan selami dasarnya. Mencari mutiara yang bergemelapan di sepanjang pantai harapan. Pasti ada makna pada setiap pertemuan dan perpisahan. Dalam puing-puing dedaunan, terheret sebuah lamunan di dasar sukma, mewangi harum dalam setiap jambangan. Jauh ku harungi sebuah perjalanan, meniti liku-liku kehidupan sendirian. Berteman gagah ku hayunkan langkah ini mencari sebuah destinasi. Bermula dari satu, berkembang menjadi kawanan yang menzahirkan sebuah kebersamaan. Sungguh, akhirnya memintal sebuah keakraban. Lajur kehidupan azalinya bak roda, merona pertemuan sebelum tiba pengakhiran. Terasa berat langkah ini untuk meninggalkan. Kini aku tersedar, perjalanan ini hampir tiba ke destinasinya. Garis waktu yang tak pernah lagi kembali. Walau ditangis, walau diratapi, tiada ruang untuk berpatah lagi. Kerana telah tiba detik waktu meninggalkan yang tertinggal. Ku cuba menepis setiap kenangan, bersesak menghimpit perjalanan ini, terus menerjah tanpa simpati. Menggigit rongga, lalu menerkam dari setiap arah. Umpama tiada esok mengenang sebuah nostalgia masa lalu. Malam bertamu terbual rasa bagai dibawa angin lalu, mencengkam rona hidupku tatkala suara petir membentak jantungku. Serasa terhenti nadi ini mengiringi dukaku. Hujan mula mengalir petir, mencurahkan air membasahi bumi, seakan memahami gejolak hatiku, lantas mewakili sanubariku. Hujan berhenti, tahukah kau bintang? Tersentak aku dari lamunan. Tak perlu terluka dalam nestapa, bisikku mendamaikan jiwa. Sudah, aku lelah dengan semuanya. Tibalah masa pengakhiran sebuah keagraban. Terngiang-ngiang bisikan perpisahan di kupingku. Aku cuba untuk tersenyum walau dalam paksaan. Namun kini aku menyadari, sudah sunatullah, tiada pertemuan yang kekal abadi. Begitu juga perpisahan. Satu ranjau awal telah kulepasi, menanti ranjau seterusnya. Berakhirlah sebuah perjalanan. Puisi istimewa buat Puan Fadilah Aini Mat Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Salam perpisahan 8 September 2021. Terima kasih diucapkan kepada Puan Izlin Ahmad atas persembahan yang cukup indah sebentar tadi. Bunga cempaka menghias jemala, tepian selasih mengharum kekwa, suka duka kau himpun segala, dalam bersedih engkau tertawa. Buah mengkudu, buah bidara, mari disimpan di dalam dulang.
Hari ini Puan akan bersara, tetapi budi dan jasa tetap dikenang. Kebersamaan yang pernah ada adalah momen-momen paling manis yang pernah tercipta dan kini akan dititipkan lagi menerusi sesi oral history temu bual bersama Yang Berusaha Puan Fadilah Aini binti Mat Yusof. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera warga PNM sekalian. Selamat petang, selamat pagi, salam sejahtera semua. Dan hari ini kita akan bersama orang yang istimewa. Bersama kita hari ini ialah Puan Fadilah Aini Mat Yusof, merupakan timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia yang akan bersara tidak lama lagi. Jadi hari ini kita akan mengadakan satu sesi oral history khas untuk bual bicara tentang orang kata pengalaman beliau sepanjang kerjaya beliau di PNM. Jadi apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Cik Mimi. Yalah, waktu-waktu pandemik ni mungkinlah kita juga orang kata seharian duduk di rumah, ada kala kita datang pejabat kan. Yeah. So hari ini kita akan temu bual khas untuk kerjaya beliau. Jadi saya terus kepada soalan lah. Oleh kerana ini adalah satu oral history, jadi kita terus soalan. Hari ini kita santai saja. Tak perlu stres-stres Puan Ya. Yelah saya pun dah nak bencin kan. So kita make it a very light and easy punya cerita ya. So, hari ni kita akan cerita semua apa yang terlintas pada Puan, ada yang terfikir pada Puan just terangkan sahaja. InsyaAllah. Baik. Okey, kita terus kepada soalan iaitu berapa lamakah Puan dah berkhidmat dalam bidang pustakawan ni? Okey, terima kasih Cik Mimi. Sebenarnya perkhidmatan saya sebagai penjawat awam lah dan juga sebagai pustakawan ni pada tahun ni genaplah 35 tahun 10 bulan saya berkhidmat dalam bidang kepustakawanan. Bermula dengan jawatan dulu Pegawai Perpustakaan Sangkut tau. Tak macam UO sekarang terus naik S41. Kami bermula sebagai Pegawai Perpustakaan Sangkut grade A22 dengan gaji starting pay adalah RM880. Waktu tu lepas bersangkut tu sementara, lepas pada sementara then barulah pegawai perpustakaan. Lepas tu masa tu pegawai perpustakaan tu ibarat macam S3 sekarang lah, S41 lah. S3 sebelum dia buat S41 sebelum sebelum tu adalah A22. Jadi daripada pegawai perpustakaan seterusnya jawatan tu dinaikkan sebagai pustakawan. Masa tu pustakawan grade S3 lah time tu. Kalau timbalan pengarah ni grade S2. So kami semua ni S3. At that moment of time masa saya lapor diri tu agak ramai jugalah. Batch saya macam Puan Maizan, Puan Rosna, Datin Jamalia, semua satu batch lah. Jadinya masa tu post tak banyak untuk kenaikan pangkat. Jadi kita orang ni lama lah duduk di tangga grade S3 ni. Apabila penstrukturan semula perjawatan di PNM, I think masa 2002 kot, barulah jawatan-jawatan baru diwujudkan. Termasuklah jawatan S48. Masa tu, during time saya tu 44 tak ada. Daripada S41 terus untuk ke sebelum tu SSB sebelum tu lah. So alhamdulillah lah membolehkan ramai lah time tu S41 dinaikkan pangkat kepada S48. Waktu tu Perpustakaan Negara duduk kat mana Puan masa tu? Dekat masa yang dah upgrading tu kita dah di Anjung. Di Anjung dah time tu ya. Saya 2002 kalau tak silap saya. Jadi selepas tu dah rezeki time tu 2002 tu saya pun dinaikkan pangkat S48. Jadi memanglah masa tu tak mimpi pun kita orang ni sebabnya dulu jawatan S48 ni 5-6 macam tu saja. Tak banyak. Jadinya kita ramai kan. Jadi agaknya sampai pencin lah kot S41.
at that moment of time lah ya. Memang cita-cita Cik Lah ke nak jadi pustakawan ke, atau tiba-tiba mohon dapat jadi dia macam ni lah, bercita-cita lain. Lepas tu bila dapat keluar result, mohon terjuruslah ke bidang ni. Yes, library science. Dah rezeki kat situ kan. Masa saya library science dulu dekat Jalan Osman. It's very conducive. Tingkat atas hostel, tingkat turun tangga je pergi ni kelas terus. Sampai lecturer pun kalau tak datang kelas pergi laung je kot veranda. Boleh panggil. Sleeping Beauties, Wake Up semua. Jadi it's quite, tak adalah kami bersusah payah naik bukit ke apa macam di Shah Alam tu kan. Jalan Osman PJ Yes. Jadinya selepas dapat jadi pustakawan, selepas 48 jadi berjanggut jugalah di tangga 48 tu. Lepas tu diberilah pula rezeki, alhamdulillah, naik ke satu tangga lagi, itu S52, dan saya ditempatkan di PBN lah time tu. Dan juga tidak juga menjangkakan selepas tu diberi peluang untuk menduduki kerusi pengarah S54. Maksudnya rezeki ada lagi, nak naikkan pangkat lagi sebagai S54. Pada waktu pun saya duk fikirlah, agaknya menjagakan karier saya pun habis setakat S54 lah sampai saya pencen. Tapi itu pun dah bersyukur sangat lah, kan diberi peluang. Memang daripada awal kita tak jangka pun akan sampai ke S54. Ya. Lepas tu tapi itulah, Allah tu sebaik-baik perancang. Di penghujung karier saya pula diberi rezeki sekali lagi untuk naik pangkat menjawat jawatan sebagai TKP, memangku jawatan Jurusan C. Jadi syukur alhamdulillah lah ya. Walaupun tempoh saya berkhidmat menggalas tanggungjawab sebagai TKP tu hanya 6 bulan. Masa tu Puan macam mana perasaan? Alamak, tiba-tiba jadi TKP kan? Dapat juga ke atau alhamdulillah. Syukur alhamdulillah lah. Maksudnya yalah, tiada orang kata tak menduga pun sebab saya pun dah nak pencen kan. Tapi dah rezeki Allah dah tetapkan. Penghujung karier terus dilantik sebagai timbalan ketua pengarah. Maksudnya merasa jugalah kejawatan Jurusan C sebelum saya pencen lah ya. So walaupun hanya 6 bulan lah sebagai TKP, dan saya rasa saya telah menjalankan amanah yang diberikan semampu yang boleh lah dalam tempoh yang singkat tu sebelum saya pencen. Itulah sikit sebanyak ya Cik Tamimi. Perjalanan karier saya bermula 1985 sehingga saya pencen 2021. Next week 35 years 10 months lah lebih kurang. Sebab saya masuk kerja bulan November, saya pencen bulan September. Baik Puan, kalau ni kita terus kepada soalan yang tu. Puan pernah bertugas tak di jabatan lain atau bahagian lain selain daripada PNM? Saya pun pernah bertugas di luar, iaitu saya 2 bulan lepas sapu diri, saya ditempatkan di bahagian katalog. Dan juga pengalaman lah juga ya, bahagian katalog yang diberi tanggungjawab mengkatalog bahan-bahan United Nation yang tajuk tak tahu ke mana, tak tahu author ke mana, and buku-buku yang lama tak dikatalog lah. So kami ditempatkan di situ for 2 months. So mulai 1986 saya ditempatkan di perpustakaan EPU JPM. Kalau tengok pada pengalaman Puan kan, sepanjang bertugas dekat luar ataupun dalam PNM ni, apa rasanya pengalaman yang cabaran yang yang pahit, yang manis, yang semasa berkhidmat tu yang tak boleh nak lupa? Memang banyaklah pahit manis, itu lumrah lah kan. Dan juga lumrah di mana jua kita berada. Of course it's a different environment, different stakeholder kan. Tapi saya baru masa tu, terus dihantar keluar kan. So kat situ ada bos lah. Dekat EPU quite for sometimes lah saya di EPU. Kat situ it's normal lah, orang yang betul-betul yang nak buat research, you know, yang macam yalah, kat situlah semua orang kata nadi lah kan. Selepas tu saya balik ke PNM. Selepas balik ke PNM pada 1993 kalau tak silap saya. Berapa tahun Puan dekat EPU? EPU lama juga, 7 kot. 7 tahun ke
7 lah lebih kurang. Tu kembali semula ke PNM. Kat situ sempatlah kita orang, saya terlibatlah dengan buka yang taska dia. Masa tu kita punya mantan Puteri Nurul Huda lah, bos saya time tu. 2 bos lah saya. Sebelum tu Puan Satya Murti, lepas tu Puan Puteri Nurul Huda lah. Selepas tu saya balik sini sekejap for 1 year I think. Lepas tu saya ditempatkan pula di agensi ADK at the moment of time, Agensi Dadah Kebangsaan. Sekarang dah AADK. Jadi di situlah merupakan pengalaman yang saya rasa totally a different scenario lah ya. Dengan terlibat dengan masa tu lah baru kita tengok situasi macam mana pusat pemulihan dadah at that moment of time kan. Sebab saya banyaklah juga attend macam seminar-seminar dia yang dikelolakan oleh masa tu is bahagian pencegahan dan juga bahagian pemulihan lah. Jadinya satu pengalaman manis saya lah masa kat situ adalah saya diberi tanggungjawab untuk terlibat dengan fokus group. Fokus group mengenai dengan penyalahgunaan syabu. Ais ni kan di kalangan masyarakat di Sabah. So kita punya fokus adalah nelayan at that moment of time. Fokus group tu diadakan di balai polis lah dalam sebab dia pertahanan. So itulah punca macam mana why dia ambil ais dan juga side effect of the ais kan. Jadinya selepas tu saya diminta buat laporan lah. So laporan tu merupakan dijadikan artikel dalam terbitan ADK. That was very inilah bagi saya lah kenangan ataupun satu maksudnya memang menjuruskan diri lah dalam agensi tersebut sendiri. Ya, saya pernah lah pergi ke pusat pemulihan kan, penghuni. Dan juga kita tengoklah macam mana how sebenarnya penagihan ni dia punya tahap gaban dia berapa hari, you know, selepas pada tahap gaban dia tu they will be okay for dia punya detox dia tu about 72 hours lah. Lepas tu dia okay lah, tak ada apa. Tetapi cabaran dia lah apabila dia keluar tu, dia duduk dalam tu it's okay, tapi bila dia keluar tu dah dengan duk menunggu. Tapi I tell you penagih-penagih ni very kreatif. Dia memang kreatif. Sebab dia tak ada buat apa kan. Dia boleh macam-macam lah rekaan dia boleh buat samsu apa haram tu khas untuk dihilangkan ketagihan dia kan mana. Itulah dia macam tak kira menggantikan tu lah kot kan. So it was an experience lah duduk di pelbagai jabatan dengan fungsi mereka pun berlainan kan. Maksudnya kita sebagai pustakawan pun memang kena adaptasi juga dengan adapt and adopt. Dengan job task yang ada kat kawasan tu kan. Kita perlu adapt and adopt sesuai dengan fungsi dan peranan agensi berkaitan lah. Dan juga tahu keperluan stakeholder kita. Betul. Di mana yang kita berada tu lah ya. Okey, kalau Puan tengok macam tadi Puan dah ke AADK, kemudian balik ke PNM and kemudian ke ni pula ILCAP pula. Ya. Maksudnya masuk keluar. Ke ILCAP pun saya tak lama, lepas saya balik sini. Kat ILCAP tu cerita pasal bergaul dengan all this law punya ni lah kan, pegawai undang-undang. Itu pun satu ni juga kita tengok macam mana dia buat mock mahkamah. So kita boleh attend kursus-kursus dia. So itu satu orang kata pengetahuan baru lah juga ya. Okay, asimilasi kita dalam orang kata memang nampak lah sebagai pustakawan kita memang kena asimilasikan diri kita dengan environment setempat tersebut. So sebagai orang kata pustakawan yang pernah bekerja di pelbagai jabatan, Puan dah tunjukkan yang memang perlulah kita sebagai pustakawan kan untuk membuat asimilasi tersebut. Baik, umumnya kita sekarang ni dalam suasana pandemik dan juga sekarang nak masuk era endemik Puan. So sebagai antara orang yang pernah orang kata berkecimpung dalam orang kata apa situasi pandemik ni kan,
Apa agaknya yang cabaran yang Puan? Saya rasa yelah, semasa pandemik ni memanglah orang kata the whole country, in fact the whole world menghadapi situasi orang kata yang melumpuhkan segala-galanya semasa pandemik tu. Daripada sudut tu, kalau Puan tengok, mungkin tak kita tahu kita sekarang ni dalam proses, orang kata bukan proses dah, kita memang dalam era teknologi digital kan, terus kan. Ya. Terus jadi daripada situasi pandemik ini, antaranya teknologi digital itulah yang akan menjadi orang kata apa, kita punya sos sebagai pustakawan dan juga perpustakaan, kita menjurus kepada penyebaran maklumat melalui teknologi maklumat kan. Jadi pada pandangan Puan, apakah kita ni sebagai pustakawan masih relevan dalam era teknologi ni? Ataupun juga kita juga adalah sebagai pustakawan, apa yang kita boleh buat untuk menjana kita seiring dengan teknologi maklumat tersebut? Yalah, sekarang ni we have to live with it. Endemic, kita kena hidup dengan COVID. Dan juga with all the new norms ya. Maksudnya itulah kehidupan kita. Macam library pun samalah. I mean di mana-mana pun kehidupan kita tidak serupa dulu lagi. So dalam kita memberi perkhidmatan pun macam tu juga. Tetapi saya rasa sebenarnya kita sebagai pustakawan yang akan memain peranan bagi memastikan perpustakaan tu masih kekal relevan. Betul. Kan? Walaupun dunia sedang beralih kepada teknologi digital, we are the custodian of intellectual heritage. Itu peranan kita. Jadi saya rasa tidak ada isu nanti bila cerita digital ni dah ni and we are no longer relevant. Tidak, saya rasa. So yang pentingnya kita sebagai pustakawan perlu melengkapkan dirilah untuk menjadi seorang pustakawan rujukan ataupun reference librarian ya, yang berilmu dan efektif. Itu dia sebenarnya peranan kita. Kalau nak ikut digital tu, it's one way communication. Okay? Kita ni human being kan. Maksudnya two ways communication, a librarian and kita punya customer. Saya rasa itu yang pentingnya, kita sendiri have to, orang kata, to be seen lah. Sebagai seorang reference librarian, kena main peranan sebagai seorang reference librarian. Ya, sebenarnya. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan adanya whatever, dan equip diri kita dengan all those maklumat yang diperlukan sebagai seorang reference librarian, saya rasa itulah yang mampu memenuhi kendak pelanggan dan berupaya memberi nilai tambah lah kepada keperluan pelanggan kita lah. That means we give more, but more than what they need. Yalah, betul lah. Dengan keadaan diorang pun tak boleh keluar rumah. Yes. Dan kita pun tak boleh buka servis. Jadi kita hantar delivery. Yes. Maklumat. Lepas tu, dan juga I rasa blessing in disguise dengan adanya pandemik ni, kita akan jadi more creative, more innovative dalam menyampaikan perkhidmatan kita lah ya. Okey, itu memang era digital dan pandemik ni memang berkolaborasi bersama untuk kita meneruskan karier kita sebagai pustakawan. So di samping menjalankan tugas penuh tanggungjawab, Puan juga dilihat berkeyakinan untuk berhadapan dengan orang ramai. Yang tu memang kita orang sendiri nampak dulu kan. Konsal, NLE, IFLA, berbagai kan. So apabila Puan merasakan bahawa pustakawan masa kini mesti ada skill tu kan, adakah itu datang daripada interpersonal skill ataupun boleh di-develop ataupun atau keperluan lain yang perlu ada pada seorang pustakawan kan? Maksudnya dalam interpersonal skill dia dalam menguruskan segala keperluan tersebut. Bagaimana pandangan Puan? Yang penting adalah, I think it's a bonus lah kalau you dilahirkan dengan already dilengkapi dengan perwatakan menarik, skill dah ada, cuma you nilai tambah saja untuk polishkan lagi. But I think memang interpersonal skill komunikasi ni perlu ada pada seorang pustakawan lah, especially yang berada di front line lah ya. Bila kata kita ada skill ni, dah ada skill how to communicate dengan kita punya user, dengan interpersonal skill kita yang marvelousnya, maka dengan sendirinya keyakinan diri kita akan bertambah. Yes. Dan dia akan berkembang. Dia kan? Bila you tahu cara nak communicate dengan orang, interpersonal skill you pun very good, so senanglah
Maksudnya kita ni bila kita tak yakin dengan diri ni, sebabnya salah satunya adalah kita tak tahu nak bercakap. How nak approach kita punya user ya. Jadi bila kita ada skill ni, keyakinan diri akan terselah dan bila berhadapan dengan pelanggan. Jadi faktor ini akan membantu kita untuk mendapat maklumat yang tepat dan mampu memenuhi apa yang dikehendaki oleh pelanggan. Kita cuma satu kita yang tak boleh buatnya, don't assume. Don't assume and don't take things for granted. Itu bila baik kita sama-sama kita pun, kalau kita assuming things, jadi susah lah. Jadi benda jadi tak betul lah ya. So hopefully-nya kalau tak ada dalam diri ni, kita build lah. Yang bagi pusakaan-pusakaan baru ni kan, attend kursus, sebenarnya dia need to dilatih tau. Dilatih untuk bercakap, berhadapan dengan orang lah. Maksudnya daripada situlah sebenarnya semua itu berbakat sebenarnya, tetapi tak berapa yakin dengan diri to talk in public. Maksudnya mereka sendiri tak nak untuk orang kata masuk untuk jadi macam contoh kita kan selalu berhadapan dengan Ifla kan, sebelum tu Inelli sebagainya. Bila kita jadi host, kita perlukan seseorang untuk jadi LO, liaison officer. Jadi kat situ kita boleh develop. Begitulah. Dia kena start somewhere lah. Tak apa, kita learn through our mistake. Jadi kita tahu di mana kurang kita, di mana lebih kita. Itu kita kena tahulah. So kalau nak menyerlahnya, kita perlu tahu kekuatan kita di mana. Kalau nak tengok kelemahan je payahlah kan. So I mean you build your strength. Lepas tu sekarang ni tak boleh dah duduk diam-diam. You have to sell yourself. Betul. Supaya orang nampak, oh kita minat dah tahu boleh tap dah. Yes. Minat di mana. Dulu kan yang tak boleh akak masuk baku angkat sendiri. Sekarang ni tak kira dah. Janji you need to be seen lah. Pada your stakeholder, pelanggan pun bila dah tengok confidence level kita tinggi, then it will be different. Okay, berbalik pada COVID-19 tu, minta pendapat sikit lah untuk Puan kongsikan kan, apakah kita sebagai perpustakaan ni untuk kekal berdiri kukuh dalam era yang mencabar ni, yang macam tadi ya kan. Tadilah saya kata kita sendirilah yang perlu memastikan kita ni still relevant lah. Dengan keadaan norma baru ni, kita kena ikut arus itu. Dan penyampaian maklumat pun perlu mengikut arus itu. Dengan saya cakap tadi kan, more creative and more innovative dalam menyampaikan maklumat lah. Oh, okay. Puan juga dilihat sebagai seorang pustakawan yang menitik beratkan kecantikan luaran. Of course. Dan di samping itu, kebijaksanaan di dalam, maksudnya ada intelligence di situ. Boleh tak Puan kongsikan sedikit bagaimana kedua-dua aspek ni membantu dalam melaksanakan tugas kita seharian dengan lebih baik? Okay, Cik Mimi, kita ni sebagai manusia, kita mesti nak tengok yang cantik kan. Whoever. Jadinya saya percaya kepada first impression orang terhadap kita, yang merupakan sebagai kayu pengukur sama ada orang pandang kita positif atau orang pandang kita negatif. First impression, I tak kenal you, tetapi bila I tengok you, oh macam garang, tengok selebek, something like that lah kan. Jadi first impression tu perlu. Kita nak yang positif. Jika first impression pelanggan kepada kita negatif, maka mereka tidak akan mendekati kita lah. Dan juga tak akan terus untuk mendapatkan khidmat kita. Macam pergi ke kaunter, kau dah tengok muka masam beram and you don't even acknowledge, tidak look up. So what do you expect? You tak kenal, I tak kenal you. I tak tahu pun you ni hebat ke dalam memberi khidmat kepada saya. Tetapi saya awal-awal lagi, saya tak nak dah lah. I don't want to deal with you. Ibaratnya macam tu lah kan. Betul. Jadinya untuk menjadikan aura kita positif, yang penting adalah ni dia, keterampilan diri. First thing, orang tengok keterampilan you dulu sebelum orang kenal you. So itu adalah amat-amat penting ya. Keterampilan diri, cara kita berpakaian, perwatakan kita, and how we carry ourselves. Betul. Itu penting tu. Ni ingatlah ya. Ini pun untuk Cik Mimi sekali lah ya. Saya bukan sengaja botakkan kepala ni Puan. Ini memang dah rambut dah tak ada. Jadi bila pelanggan kita dah ada positive impression terhadap kita, then urusan seterusnya menjadi lagi senang lah.
Jadi itulah itu first lebih kurang. impression. Macam kita berinteraksi dengan user kan, user first kali nak tengok muka kita tu. Kalau kita dah senyum, siap berdiri. Sebenarnya kita ni as a corporate punya kalau nak budaya corporate lah. Kalau daripada gut lagi, kita have to train. Ya, betul. Kena train how to greet people. Kan, selamat pagi, selamat petang ke, assalamualaikum ke, selamat datang. Itu kita punya corporate value kita. Jadi daripada gut lagi, orang dah rasa wow, they are welcome. They are welcome kan. Belum lagi ni. Belum masuk masuk lagi. Jadi bila masuk, tengok pula yang duduk di kaunter. So saya, kalau seboleh-boleh lah, se-idealnya tidak semua orang boleh duduk kaunter. Because character and personality masing-masing is different. Jadi orang yang duduk kaunter ni kena orang yang macam mana nak cakap? Yang peramah, yang natural. Yes. Dia ada juga jenis-jenis orang dia sesuai duduk cataloging. Dia tak jumpa dengan orang, dia jumpa dengan PC dia saja. Jadi se-idealnya, tapi dalam keadaan kenyataan yang sebenarnya dengan kekangan kita punya kaki tangan. Jadi we have to rotate. Itulah kadang-kadang timbul aduan lah apa, tapi insya-Allah lah kita boleh bentuk dia orang ni dengan hantar kursus, teguran, kena teguran lah, and then kena pemantauan. Sebagai penyelia, kalau siapa duduk kaunter tu macam bank, tak? Kita 1 hour sekali you keluar, you tengok. Ini kadang-kadang duduk tengok handphone sampai tak sedar. Dia memang orang tu dah terpacak kat depan. Those are the negative thing lah, ya. Baik, itu kalau kita kerja dekat pustakaan, kalau kita tak boleh berkhidmat baik dalam kaunter, baik tak payah kerja pustakaan lah. Sebab kita memang user oriented. Baik kerja kat store kan. Baik kerja kat store ataupun duduk kat tempat yang betul-betul tak campur dengan orang. Baik, itu adalah satu nasihat yang baik. Kita perlu more to user oriented. Dalam organisasi besar yang macam PNM ni, kalau kita tengok pun kita memang banyak staff kan. Kita banyak rakan, kita banyak kaki tangan duduk di bawah kita sebagai sokongan, sebagai pelaksana. Pada pendapat Puan, bagaimana cara kita nak memimpin diorang ni? Saya pun pegawai juga kan. Nak memimpin diorang ni sekaligus boleh jadi orang yang boleh mereka macam followers. Followers kita diikut dan juga kita boleh memimpin dia dengan lebih baik. Okeylah, bagi saya lah kan, untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, yang pertamanya of course kita perlu berpengetahuan. Satunya, sebab kita nak memimpin satu battalion tu lah. So we need to equip dengan pengetahuan lah diri kita ni pun. Dan juga perlu berkemahiran dan berupaya mempengaruhi kaki tangan di bawah seliaan kita untuk bergerak senada dan seirama. Maksudnya dengan menjadikan unsur-unsur yang berbeza, different, macam-macam perangai kat situ, tetapi kita menjadikan unsur-unsur yang berbeza menjadi satu. Ultimate goal kita adalah untuk mencapai matlamat organisasi. Jadi sebagai pemimpin, we must be doing the right thing and doing the things right. Jadi kita nak ajar, ibaratnya ngajar anak macam ketam kan. Suruh anak jalan betul, kita sendiri jalan tak betul. So we need to be an example. A good example untuk kaki tangan bawah seliaan kita lah, ya. Dan juga seorang pemimpin yang efektif juga berupaya membentuk gabungan mantap, ya. Serta perlu ada empowerment kepada kaki tangan. Maksudnya kena ada penurunan kuasa sikit sebanyak. You gini, hak ni gini, supaya ada rasa kekitaan, tanggungjawab bersamalah, ya. Dan juga saya rasa itu banyak sebenarnya, tapi itu adalah di main thing yang bagi pandangan saya lah, ya. Dan juga seperti mana yang telah disebutkan tadi lah, communication skill is the most important, wajib, mantap, bagi memastikan arahan kita jelas dan difahami dan tidak salah. Ini kadang-kadang bila communication skill tu tak ada, you communicate the wrong thing lah. Maksud I lain, tetapi cara you terima macam gini. Tapi kena jelas, kena sit down, kena selalu bermesyuarat, berbincang, yang kena dengar pendapat kaki tangan kita. Yang buat decision memang kita, tetapi at least
You dengar semua and you decide. Lepas tu it's your decision what to do next, ya. Dan juga untuk orang kata boost kaki tangan kita punya moral, kita perlu mengiktiraf kejayaan kaki tangan dan berupaya to motivate them. Salah satu cara. Tidak marah-marah je kan, tapi bila depa produce something yang bagus, yang apa, that means kita have to iktiraf lah. Uji iktiraf dan sebagainya kan. Barulah dia dapat develop dia satu rasa teamwork yang bagus lah, dan dia dihargai kan. Berasa dihargai lah. Itu penting sebab kita manusia. Lagi satu saya rasa yang perlu kita ingat di sini adalah untuk keharmonian suasana bekerja, ya. Manusia, kita sebagai manusia, kita memang ada kekuatan dan kelemahan. Jadi kalau kita nak belik kelemahan orang semua tu, memang tak ke mana kita. Jadi kita tap kekuatan kita punya kaki tangan. You kuat dalam bidang apa, your strength dalam bidang apa, gabungkan. Jadi gabungan antara kekuatan dan kelemahan tu, insya-Allah dia akan balance, dia akan yes. Dia cari juga kelebihan dia yang mana yang dia ada. Jadi kita instead of teruklah dia ni gini, kita tengok yang kelebihan dia apa. Apa yang dia boleh tolong kan. Apa yang orang kata, oh dia ada some point kat situ yang orang lain tak ada. Orang ni pula kelebihan dia ada tempat lain pula. Okey. So itu strength orang pun dia, kita cari strength orang tu, kemudian instead of kita cari kelemahan dia, kita cari strength dia, betul. Kemudian boleh kita dapat cari apa point dia boleh buat, apa dia boleh bantu. Memang kita boleh develop satu teamwork yang baik kan. Betul. Baik puan, antara yang orang kata apa? Antara yang puan pernah galas dengan cemerlang ialah menjadi pakar rujuk, kalau dalam informasi saya ni lah. Okey. Dan sehingga kini puan ketika itu pernah menjawat satu ni lah, orang kata portfolio sebagai pegawai perhubungan awam jabatan. Okey, boleh tak puan kongsikan sedikit pengalaman masa jadi PRU? Saya tahun berapa before 2002 lah. Saya balik daripada saya dilantik sebagai PRU tu, saya the last my apa yang kat luar tu, saya balik sini, saya dilantik menjadi PRU masa tu di bawah Datuk Zawiya Baba. Oh, 2001. 2001 lah. Saya balik daripada AADK. Jadinya tahulah, menggalas tugas sebagai seorang PRU yang juga merupakan perkara barulah. Kita pusakawan, tiba-tiba nak jadi PRU. Dan juga satu pengalaman manis jugalah bagi saya. Yang pahit pun ada, walaupun ketikanya juga terselit yang pahit kan. Jadi yang penting kat sini juga samalah juga communication skill lah, sebab kita kena deal dengan pihak media, dengan organisasi luar, dengan termasuklah pihak kedutaan. Masa at that moment of time tu kita memang dalam orang kata zaman kegemilangan lah dari segi kerjasama dengan orang luar. Time tu saya juga menjaga portfolio pameran at that moment of time. Jadinya kita masa tu memang menganjurkan program-program yang besar lah, ibaratnya skala besar ya. Masa tu termasuklah kolaborasi dengan luar negara. Kita pernah buat video conferencing dengan US at that moment of time. Oh, pernah? Pernah. Masa tu. Tapi acquire dengan Telekom kalau tak silap. Telekom pernah dengar tu. Ya. Waktu tu kan. Masa tu lah. Kira hebat lah kan. Yalah. Waktu dengan keadaan teknologi yang terhad, kita mampu untuk mampu sebenarnya. Mampu. So yelah masa tu kena deal PRO lah, tahulah. Saya ni pula bukan jenis yang satu pengalaman lah, nak cerita pengalaman lah kan. Pengalaman keluar makan dengan kedutaan Czech, Republic of Czech. Czech. Pergi dengan Datuk Zawiya lah. Datuk Zawiya pergi dekat restoran Itali. I've never been to Italian restaurant before. Lepas tu kan datanglah menu. Jadi saya pun tak tahu nak order apa. Tak pernah makan. Jadinya Datuk Zawiya pun pilih.
So saya pun tunggu dia pilih lah. Bila dia dah okay, what do you want? Sama lah Datuk. Tapi saya tak tahu pun dia order tu apa sebenarnya. Dia punya yang datang tu apa kan. Spaghetti ke apa ke pizza rupanya ke. Nama memanglah pelik-pelik kan. Rupanya yang datang tu adalah spinach. Bayam dengan ikan ke, saya rasa macam tu lah. Tapi nama dia pelik lah. Pelik lah nama dia. Itu salah satulah pengalaman. Lepas tu pergi rumah duta. Makan nasi hak kita pun tak boleh nak telan. Tak pernah kan, tak biasa. So it was very inilah. Masa at that moment of time tu, tiap bulan orang kata pameran berskala besar dengan Japan Foundation, kita buat pameran anak patung semua tu kan. Memang yalah satu yang memori yang sukar tak Puan rasa masa tu sebagai pustakawan tiba memang berat. Berat lah. Berat tugas saya sampai saya at one time pun saya cakap dengan Datuk saya dah tak mampu. Saya nak masa tu saya jaga khidmat pelanggan. Kita dengan berhadapan dengan user lagi, dengan ada benda lah saya pun admit lah saya terlepas pandang. Penutupan pembukaan masa hari raya ke apa, itu was the very apa orang kata effect dia lah kan. Lama jugalah saya menanggung kat situ. Tapi orang kata bila mikir balik tu, satu pengalaman pahit manis dia ada kat situ. Tak semua orang akan dapat pengalaman tu kan. Mula-mula Puan Siti Aisyah lah dulu sebagai PRO. Lepas tu barulah PRO by profession masuk. Pada tahun bila tu Puan jadi PRO? Saya masa tu BKP, saya tak ingat dah lah berapa tahun saya menanggung kat situ. Lama jugalah. Tapi memang orang kata bila PRO tak ada, tapi kerja-kerja untuk PRO tu harus berjalan seperti biasa kan. Yang satu yang orang kata satu detik yang bila kita buat program sama ada press datang ke tidak. Bila tengok press ada, ya Allah Tuhan dah tahu. Matilah saya kata ni macam mana. Dia press pun dia depend lah. Kalau dia ada something yang much bigger than kita betul. Punya ni, dia tak datang lah. Kan? Dia akan rasa tempat tu lah. Baik, itu PRO. Bagaimana pula dengan persatuan? Persatuan? So kalau dalam info saya ni, Puan merupakan pengurusi Puspanita sehingga sekarang kan. Boleh tak Puan tengok tip? Sebenarnya berpersatuan tu juga perlu bagi mengimbangi antara kerja yang serius dengan santai yang boleh menenangkan jiwa dan juga menghilangkan stres kita lah. So sebenarnya tak banyak yang kita boleh buat Puspanita pun for this pandemik ni lah. Disebabkan pandemik tak boleh bersemuka, tidak macam-macam program dah kita dah rancang. Tetapi malangnya lah cuma adalah program yang dilaksanakan secara online lah. Jadinya bagus sebenarnya berpersatuan. Sebabnya kita dapat ilmu baru. Kita berkumpul dengan all kinds of profession lah juga. Bila dah peringkat motek, dah peringkat kebangsaan, you know, kenal ramai orang. So saya sarankan lah be aktif lah. Imbangi lah. Imbangi maksudnya dalam hakiki kita tu kita just spend time jugalah untuk kena perlu supaya tak stres. Okey, itu persatuan lah. Untuk bagi harapan Puan untuk Pustakaan Negara selepas ni okey. Nasihat Puan terhadap pustakaan baru macam saya yang masih meneruskan hikmat. Baru lagi ke? Baru jugalah. Dah tengah-tengah dah tu kan. Saat ini insya-Allah naik pangkat. InsyaAllah. Okey, saya cuma satu je lah. Kita sebagai penjawat awam kita kena sedar diri, sedar ruang. Yang penting kita kena sedar di mana kedudukan kita. Kita ada boss. So whoever the boss is, siapa jua ketua kita, you suka ke you tak suka, maksudnya kita kena hormat lah dia sebagai ketua kita. Janganlah sekali-kali jadi kurang hajar. Jangan sekali-kali tunjuk sikap yang tak elok lah. Kita ni kena, orang kata that's the normal. Orang kata apa orang panggil, memang kena ni, whoever sits in that chair, lumrahnya. Kalau macam saya, whoever sits in that chair, dia TKP lah.
Whether you memang tak suka dia ke you apa, tetapi tetap dia kena TKP. Hormat dia dan patuh pada Yes. arahannya. Lepas tu perlu ada bekerja as a team lah. Teamwork penting. Saling bantu membantu. Kita tak akan berjaya kalau kita dia. So macam tadilah gabungan antara kekuatan dan kelemahan, insya-Allah berkolaborasi untuk mencapai visi misi jabatan lah ya. Kita perlu kerja dalam suasana harmoni sebenarnya. Kalau dalam suasana tak harmoni, agak sukarlah juga. Kita punya pencapaian pun nanti memberi kesan juga. You don't like the place, tapi kalau nak ikutkan don't like tu lah satu hal lah. You tak boleh nak pilih di mana jua you diletakkan. So make do with what you have lah. Maksudnya try your level best. Walaupun you tak suka cataloging, tapi dia letakkan. Cubalah untuk menimbulkan ruh dalam pekerjaan supaya you enjoy your work, rather than you are sulking every day, hari-hari komen, hari-hari komplain. So might as well lah, kita dah memang tak boleh buat apa kan. Kita ni yang menurut perintah. So insya-Allah bila dah duduk situ, acquire dah knowledge on that, insya-Allah akan beralih ke bahagian lain pula. Tapi wherever you are, do your best saja. Itu saja. Prove yourself. Maksudnya kita librarian kan, we should be versatile di mana jua kita berada. Bukan setakat kalau duduk counter tu counter je. Lepas tu ada pula tak nak duduk counter. Take it as a challenge. Di mana jua anda diletakkan, do yang terbaik. Macam puan kata tadilah, adaptasikan di anda. Yes, adapt and adopt. Lepas tu jangan malu nak bertanya, jangan malu nak. Itu saja. Kalau rasa, buanglah ego. Kita sebagai boss pun kena buang ego that you are a boss. At times you need, sebab kita perlu cooperation daripada kita punya kaki tangan. Betul. Bila sokongan daripada dia, pelaksanalah dia kan. Jadi kita perlulah gabungan tu, gabungan teamwork. Mantap lah. Teamwork. Yang penting teamwork. Kolaborasi, teamwork, adaptasi, semuanya. Suka tak suka, tolak tepi. Janji semasa kerja 8 to 5. Then it's 8 to 5 punya business. Itu lah businessnya. Baik Puan, kalau boleh Puan gambarkan pustakaan ni dalam 3 perkataan, sebagai boleh kita jadikan sebagai mutiara kata kepada warga pustakaan dan juga mutiara yang tak berapa nak mutiara, tapi saya beranggapan library is the custodian. Custodian Yes. Custodian to heritage. Tak kira lah maklumat ke, warisan ke, kita penjaga tu. So kena, orang kata kena main peranan tu lah. Satu perkataan je ke? Custodian. 3 must be custodian. To information heritage. Yes. Custodian information heritage. Okay. Kalau boleh sedikit lah saya nak mutiara kata lah juga ya. Tambahan kepada yang 3 tadi. You minta 3 tadi. Ini secara umum lah ya. Kita ni ibaratnya open your mind before you open your mouth. Open your mind. Jangan bercakap dulu. Ni dulu. Fikir dulu. Yang kita nak keluarkan kat mulut tu elok ke tak elok kan? So satu lagi adalah respect is earned, not given. Ini kepada bila you dah berada di atas. So respect ni is earned, it's not given. I have to give you respect. No. Respect comes without saying. It goes without saying. Maksudnya I respect you ni berdasarkan kepada cara you whatever. Bukan nak you nak kena respect I. No. It is earned, not given. Jadi kita perlu treat people the way you want to be treated. Kita nak orang hormat kita, kita pun in return kena tahu nak hormat orang sebagai seorang manusia. Betul. Jadi satunya to talk to people the way you want to be talked to. Satu. Orang kata macam honesty is appreciated, trust is gained, loyalty is returned. Bila dah ada tu, loyalty tu it goes without saying lah. Bila kita dah trust, bila dah rasa respect, dengan secara tak langsung honesty will come, loyalty will come. Jadi nak menegur ni untuk yang
bos-bos lah ya. Bila you dah berada di atas, nak menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai memaki. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. So semuanya keikhlasan ya, perlu dari hati. Dalam kekerasan tu ada pujuk-pujuk juga. Ya, gitu. Baik Puan, itulah. Kalau boleh nak dikongsikan lah. Ya. Apa perancangan Puan selepas ni? Okeylah, saya perancangan buka butik ke? Tak adalah, saya perancangan ni nak pencen dululah. Pencen dulu, rehat dulu. Orang kata santai-santai dulu, then I will think lah what I'm supposed to do ataupun apa yang saya minat nak buat lah, insyaAllah. Adalah. Dia kena ada. Dia kena ada. Dia tak boleh lepas pencen sebab nanti dia macam juga komputer tu kan. Terus shut down macam tu, agak terkejut jugalah kan. Kita mind kita ni nak kena selalu bergerak. So you need to do something walaupun you pencen. Maksudnya belum ada apa-apa perancangan belum rasmi. Belum lagi lah Cik Tamimi, nantilah dulu ya. Okay. Any last word, ucapan yang Okey, Cik Tamimi, terima kasih. Jadi di sinilah juga ya, saya nak mengambil kesempatan lah sebelum saya mengundur diri daripada perkhidmatan awam ni. Tanggal 21 hari bulan September 2021 merupakan hari yang paling nostalgik dalam lipatan sejarah hidup saya lah ya. Kerana pada tarikh itu merupakan hari terakhir saya bergelar penjawat awam dan juga bergelar sebagai seorang pustakawan setelah lebih kurang 36 tahun mencurah bakti. Jadi saya ingin mengucapkan di sinilah, mengucapkan selamat tinggal kepada warga PNM yang saya kasihi sekalian, termasuk mereka di Perpustakaan Gunasama, di Perpustakaan Desa, di Perpustakaan Awam Negeri dan juga di mana juga berada dan yang mengenali diri saya ya. Memang yang baru-baru ni tak sempat nak berkenalan, macam PD pun saya tak sempat lah dengan generasi-generasi yang baru ni disebabkan PKP. At least saya teringin juga nak pergi sekurang-kurangnya 2-3 PD, tapi apakan daya ya. Jadi banyaklah pengalaman suka duka yang saya lalui sepanjang perkhidmatan saya, dan pengalaman inilah yang telah mendewasakan saya dalam menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Sesebuah organisasi akan cemerlang bila semua kaki tangan bekerjasama ya. Bantu-membantu dalam segala hal, kerana tidak ada manusia yang sempurna sifatnya. Itu saya kata tadi ya. We have to combine kekuatan dan juga kelemahan. Allah telah ciptakan kita 5 jari. Berbeza saiznya, namun ianya cukup sempurna. Masing-masing dengan fungsi masing-masing ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Begitulah juga kita, saling melengkapi, masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Hormatilah yang tua dan sayangilah yang muda. Bersatu hatilah kita serta bertolak ansur agar tidak stres di tempat kerja ya. Ini kita dengar ni stres sana, stres ini. So kita ubahlah kondisi kita bekerja ya, supaya sentiasa sihat lah. Ni bila marah-marah selalu pun bahayakan kesihatan juga ya. Cari keseronokan bekerja tu. Jadi pada kesempatan ni saya mengambil peluang menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas segala kesilapan dan kesalahan yang telah dilakukan, terkasar bahasa dan ada tingkah laku yang menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, dan halalkan makan minum saya. Di sini juga saya memberi kemaafan kepada semua. Semua hidup kita ni bertambah berkat. Semoga hidup kita bertambah berkat dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Begitulah lumrah kehidupan. Bila saya berundur akan ada penggantinya nanti. Dan harapan saya pengganti saya nanti seorang yang lebih berkaliber dan committed untuk menjulang PNM bersama barisan pengurusan ke persada yang lebih tinggi, insya-Allah. So I will miss you all, dan saya akan rindukan senda gurau, rakan-rakan usik mengusik, makan bersama, dan ada ketikanya bersedih bersama. Dan juga itulah,
Kadang-kadang semua itulah kenangan pahit manis. Semua ini mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara kita, ya. Semoga ikatan kekeluargaan ini akan kekal selamanya. You all will always be in my heart. Biar jauh di mata, diharapnya tetap erat di hati, ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua. Sedih. Memang sedih-sedih sangat-sangat. It's been 30 years, 36 years, you know. Berkhidmat di sini, daripada bangunan lama ke bangunan baru, daripada orang lama ke orang baru. So, suka tak suka pun dah sampai masa saya terpaksa undur diri lah. Dan lepas ni bergelai YB. InsyaAllah lah akan fikirkanlah benda-benda yang bermanfaat yang boleh saya buat lah selepas ni. Jadi untuk tim pada hari ini, Cik Sadri, Cik Azlin, Cik Tamimi, thank you very much. Dan semoga you all semua sukses dalam kerjaya masing-masing selepas ni. Dan juga diharap semuanya sihat sejahtera selalu, ya. So dengan itu, ya Cik Tamimi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sekian bye tadi bye daripada puan yang berusaha Puan Fadilah ini, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Diharap selepas ni Puan Fadilah ini akan mendapat keseronokan selepas bersara pula. Terima kasih Cik Tamimi. Dan kita, saya sebagai warga KM dan juga seluruh agensi, seluruh warga PNM turut berterima kasih kepada Puan Fadilah ini di atas segala jasa bakti dan juga bakti yang telah ditaburkan kepada PNM. So, itu saja pada oral history pada hari ini. So, kita jumpa lagi untuk next oral history. Bye-bye. Bye. Itulah sebentar tadi dapat kita saksikan daripada sesi oral history temu bual bersama Yang Berusaha Puan TKP. Seterusnya, marilah kita sama-sama saksikan tayangan video Memori Tercipta Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia.
Demikianlah tadi tayangan video Memori Tercipta. Dalam masa yang sama, kita dapat saksikan rentetan perjalanan beliau dan mudah-mudahan ia dapat memberi sumber inspirasi dan kenang-kenangan buat kita semua warga Perpustakaan Negara Malaysia. Sudah teradat si anak lelaki mati berjuang berundur jangan. Berani kami menjunjung adat, bukan memberi kata dan puji, hanya budi dalam ingatan buat kenangan sepanjang hayat. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan upacara penyampaian cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan buat insan yang kita raikan pada hari ini yang berusia Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof. Marilah sama-sama kita saksikan upacara penyampaian cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan. Akan diteruskan dengan sesi penyampaian cenderamata oleh pihak jabatan dan juga peribadi yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Puan Salasiah binti Haji Abdul Wahab, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Suhaila binti Abdul Rahman, Pengarah Perkhidmatan Korporat. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Edi Irwan bin Zulkifli, Pengarah Prasarana Ilmu dan Maklumat. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Aidatul Hasnida binti Abdul Rani, Pengarah Perpustakaan Digital Negara. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Faizal Himi bin Yusof, Pengarah Perkhidmatan Rujukan dan Maklumat. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Anisatul Wahidah binti Abdul Wahib, Pengarah Pembangunan Koleksi. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Ali bin Rashid, Pengarah Perpustakaan Cawangan dan Komuniti, dan Puan Haslinda binti Kasim, Timbalan Pengarah Bahagian Pinjaman. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik A. Azli bin Abdul Rahim, Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Azizan bin Wahab, Ketua Unit Integriti. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Anis binti Mak Saad selaku Yang di-Pertua Kelab Perpustakaan Negara Malaysia. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Suhaila binti Abdul Rahman, Naib Pengerusi Puspanita Cawangan Perpustakaan Negara Malaysia. Dipersilakan. Begitulah sebentar tadi upacara penyampaian cenderamata kenang-kenangan khusus untuk yang diraikan Yang Berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Salasiah binti Haji Abdul Wahab serta pengurusan tertinggi Perpustakaan Negara Malaysia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kini kita akan menyaksikan momen Yang Berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, mengetip kad perakam waktu sebagai simbolik beliau menamatkan fasa kehidupan sebagai penjawat awam dan meneruskan kehidupan sebagai pesara. Pergimu puan bukan tersisih, budimu puan di hati membenih. Marilah sama-sama kita menyaksikan momen bersejarah ini. So thank you once again, thank you everybody, thank you very much.
Boleh pasal ya. Okay, goodbye PNM. Thank you, thank you, thank you. Inilah yang dikatakan umpama berlayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Hadirin sekalian, dengan simboliknya momen tersebut, maka berakhirlah hari-hari terakhir bagi yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof di Perpustakaan Negara Malaysia dan juga sebagai penjawat awam. Majlis sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih dan sayang kepada yang diraikan yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof yang telah banyak berjasa kepada Perpustakaan Negara Malaysia. Doa kami sentiasa mengiringi Puan, semoga dikurniakan kesihatan yang baik serta dilimpahi dengan kebahagiaan dan keseronokan ketika melalui fasa persaraan kelak. Ampun dan maaf kami pinta, andai pernah mengusik rasa, jenguklah kami di sini sekali-sekala, andai rindu datang menjelma. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan, terima kasih daun keladi, budi Puan jadi kenangan. Baiklah, sebelum mengakhiri majlis, di kesempatan ini saya mewakili warga Perpustakaan Negara Malaysia yang lain ingin memohon ampun dan maaf kepada yang berusaha Puan Fadilah Aini binti Mak Yusof dan begitu juga sebaliknya. Sama-samalah kita bermaaf-maafan. Semoga segala salah dan hilaf kita selama ini dapat diampuni dan dimaafi. InsyaAllah kita akan dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dunia ini adalah sementara dan akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Majlis juga merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang turut serta hadir dalam majlis ini. Sehingga kita bertemu lagi, saya akhiri majlis ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.